Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul untuk meneruskan pengajian daripada tafsir bagi Al-Quranul Karim. Maka kita mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah. Kita masih berada dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita dengan barakah majlis ini dan juga mengabulkan segala hajat di dunia dan hajat di akhirah. Dan kita berdoa agar Allah selamatkan kita daripada segala bala, segala musibah, segala penyakit dan azab di dunia dan akhirah. Dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa dan membukakan bagi kita kefahaman dalam Al-Quran dan diberikan taufik dapat kita mengamalkan isinya, dapat kita menyampaikan kandungannya, dan agar Allah sentiasa menjadikan kita di kalangan para salihin dan salihat, al-muttaqin wal al-mu'minat, di kalangan mereka-mereka yang sentiasa dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap masa dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pengajian kita yang lepas kita telah masuk ataupun kita masih berada pada ayat yang ketiga daripada suratul Maidah, dan disebabkan ayat ini agak panjang sedikit, kita mengambil dua sesi untuk membicarakannya. Jadi hari ini insya-Allah taala kita akan masuk kepada ayat yang keempat. Akhir sekali kita membicarakan tentang hal keadaan darurat apabila seseorang itu tidak mendapati makanan yang mana kalau dia tidak makan dia akan mati. Ini adalah keadaan yang kita membicarakan pada pengajian yang lepas. Ada perkara yang diharamkan, ia menjadi halal dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Daripadanya adalah kalau sekiranya seseorang itu nak menyelamatkan nyawanya dan dia tidak ada makanan lain melainkan makanan yang diharamkan, maka dalam keadaan seperti ini dihalalkan baginya untuk dia makan daripada yang diharamkan. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala membicara tentang jenis-jenis binatang yang diharamkan. Binatang yang mati ditanduk, binatang mati dicampak, binatang mati dilenggek, binatang mati jatuh dan sebagainya. Ini semua adalah tidak dihalalkan. Akan tetapi dalam keadaan darurat, kalau sekiranya seseorang itu tidak ada makanan lain melainkan ada bangkai, maka dibolehkan dia makan bangkai, akan tetapi sekadar untuk dia nak meneruskan nyawanya. Dia tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Jadi dia hanya mengambil apa yang dia perlu. Apa yang dia perlu. Yakni untuk dia meneruskan kehidupannya, berapa banyak yang dia perlu makan. Dia tidak boleh mengambil lebih daripada itu. Sebab keadaan darurat ini, dia hanya balik kepada kadar yang diperlukan. Tidak dibolehkan dia mengambil yang lebih ini daripada itu. Saya rasa kita dah habis dah ayat yang ketiga ini. Akhir sekali Allah mengatakan, fa'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mengasihani dan merahmati. Yani Allah mengampunkan. Yani kalau sekiranya seseorang itu dalam keadaan darurat dia makan benda yang diharamkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yani merahmatinya. Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kita pergi kepada ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Kita lihat ini ayat ini bermula dengan apa? Yas'alunaka. Yas'alunaka maksudnya mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan ini adalah keadaan yang mana segolongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ini kepada Nabi dan menanyakan soalan.
Dan soalan yang ditanyakan adalah Mada uhilla lahum? Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Yani sahabat-sahabat Nabi SAW pada awal Islam datang kepada Nabi SAW dan menanyakan soalan, apakah yang halal yang ini dimakan dan apakah yang tidak halal yang ini dimakan? Dan kalau kita memburu, bagaimana kita nak mengetahui sama ada binatang buruan itu halal kita makan ataupun tidak halal kita makan? Kalau kita melepaskan anjing dan anjing itu gigit daripada binatang buruan dan mati, adakah ia dikirakan sebagai bangkai ataupun tidak dikirakan sebagai bangkai? Jadi mereka datang kepada Nabi SAW dan mereka menanyakan soalan ini, apa yang halal bagi mereka? Maka ini menunjukkan kegairahan mereka dalam agama. Sebab seorang mukmin sentiasa nak mengetahui apa yang halal dan apa yang haram, supaya dia dapat melaksanakan yang halal dan tidak terjebak dalam yang haram. Sebab dia mengetahui jalan menuju kepada Allah adalah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita nak kena faham apa hukum ahkamnya, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang makruh, apa yang sunnah. Kalau tak, kita tak dapat amalkan agama ini. Kita tidak boleh mengamalkan agama ini ikut-ikut orang saja. Tetapi kita harus faham apakah hukum di sebaliknya, supaya kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dalam keadaan yang kita berada di dalamnya. Jadi para ulama kita sentiasa mengatakan jalan menuju kepada Allah pertama sekali adalah dengan ilmu. Kita nak kena tahu apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang diwajibkan, apa yang tak diwajibkan dan sebagainya. Selepas itu baru kita beramal. Kita beramal dengan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarangi. Dan kita akan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mengamalkan syariat ini. Tapi kalau kita tahu saja tapi tak amal pun masalah. Seperti Bani Israel dan Ahlul Kitab, mereka mengetahui tapi tak amalkan. Mereka mengetahui Nabi SAW Nabi yang terakhir, tapi tidak mau beriman. Tapi dia tahu, tapi tak mau. Ini masalah. Maka ilmunya tidak memberikan manfaat kepadanya, bahkan menjadi bala ini ke atas ni. Ilmu ini sama ada dia menjadi manfaat bagi kita ataupun dia menjadi apa? Dia menjadi satu bala. Ilmu boleh menjadi bala. Kalau sekiranya ia tidak diamalkan, maka ditakuti ia boleh menjadi bala, beban. Sebab hari kiamat Allah akan menanyakan, kamu mengetahui kenapa kamu tidak mengamalkan? Kamu mengetahui. Maka kita akan dipersoalkan tiap-tiap ilmu yang kita mengetahui. Setakat mana kita mengamalkan dan setakat mana kita tidak mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan para al-amilin. Al-amilin, yakni yang beramal. Sebab Allah mengatakan innal ladina amanu wa amilus solihat. Mereka yang beriman dan beramal soleh sentiasa. Yang beriman, yang beramal soleh. Jadi mereka datang kepada Nabi SAW menanyakan soalan ini. Maka Allah menurunkan ayat ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah memerintahkan Nabi SAW menyampaikan ayat ini. Katakanlah kepada mereka. Apa yang Allah mengatakan? Uhilla lakumut tayyibat. Telah dihalalkan bagi kamu at-tayyibat. Apakah yang dimaksudkan tayyibat? Tayyibat ini dalam bahasa Arab maksudnya benda-benda yang baik, yang bermanfaat. Maka di sini kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan bagi kita benda-benda dan ia adalah baik bagi kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ke atas kita untuk makan sebahagian daripada ciptaannya, maka melaksanakan perkara yang diharamkan membawa kepada kemudaratan. Yani Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kebaikan dalam perkara yang dihalalkan, dan bagi perkara yang diharamkan ada kemudaratan di dalamnya. Boleh faham insya-Allah? Jadi kita sebagai orang Islam harus kita ada keyakinan ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita sembelih binatang?
Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita sembelih binatang? Maka ada hikmahnya. Hari ini orang yang bukan Islam pun sembelih juga. Sebab kenapa? Sebab dia tahu manfaat di dalamnya. Binatang ini kalau tak sembelih apa jadi? Kalau dia mati kena tembak misalnya. Dan selepas itu terus ini orang ambil potong badan dia, ambil daging ni. Apa jadi? Ini bahaya. Ini boleh membawa kepada penyakit. Dagingnya boleh bawa kepada penyakit. Kenapa? Sebab bila dia mati, darahnya tidak berjalan. Maka darah bila tidak berjalan, dia jadi stagnan, maka ada kuman. Jadi bila ada kuman, dia akan memberi kesan kepada daging. Kita makan dagingnya, kita boleh sakit. Ini hikmahnya kita mengatakan. Tapi kalau kita sembelih apa jadi? Darahnya semua dengan cepat keluar. Betul ke tidak? Maka daging itu manfaat bagi kita. Jadi kita dapat faham Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita sembelih. Di dalamnya ada kebaikan bagi kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan daging kambing. Daging kambing manfaat bagi manusia. Dan Allah mengharamkan daging anjing. Daging anjing ini membawa kemudaratan ini bagi manusia. Orang bukan Islam pun tahu kan? Ada tak kat Singapura orang makan daging anjing? Singapura saya tak tahulah, tapi luar negeri pun ada juga. Betul ke tidak? Ada sebahagian tempat daging anjing. Wallahualam, ada orang mengatakan kepada saya di Bali ada. Ya. Jadi dia bilang bila beli sate dekat tepi jalan, jaga-jaga. Jangan tengok muka Jawa je. Sebab ada daging anjing pula dia jual. La ilaha illallah. Kita tengok muka Jawa Islam, tapi di Bali tak. Ada sebahagian daripada mereka masih Hindu. Kan ramai yang Hindu di sana. Wallahu alam. Begitu juga dengan daging khinzir. Hari ini orang bukan Islam, sebagian orang Islam menanyakan, why Muslim cannot eat pig? Kalau dengan bukan Islam, kita jawab macam mana? Kita bilang, you do not know eating any this pig. There are about 70 diseases. 70 diseases? Yes. 70 jenis ini penyakit boleh keluar. Satu orang makan khinzir. Jadi orang yang bukan Islam, kalau dia tahu benda ni, ada sebagian daripada mereka pun tak makan juga. Tapi mereka tidak makan bukan sebab mereka orang Islam, tapi disebabkan kesihatan. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sebab di dalamnya ada kemudaratan bagi manusia. Islam mengharamkan kita makan apa? Kita makan insek. Ini benda membawa kemudaratan, boleh bawa kepada maut. Kalau kita salah makan insek, poison terus, meninggal. Sebab ada jenis ini insek, dia ada racun. Maka Islam ini mengharamkan. Begitu juga Islam ini mengharamkan binatang yang tinggal dua alam. Binatang tinggal dua alam tak boleh makan. Dan diketahui, daging bagi binatang seperti ini memudaratkan manusia. Jadi kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala, dia menciptakan dan dia yang menghukumkan, dan apa yang dia menghalalkan itu adalah kebaikan bagi kita. Apa yang diharamkan, di dalamnya ada kemudaratan. Sama juga dengan arak. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak. Dan di dalam arak ini ada banyak kemudaratan. Hari ini manusia mengetahui perkara ini. Orang apabila minum arak, apabila dia mabuk, dia boleh bunuh orang. Dia boleh bawa kereta, langgar orang. Betul ke tidak? Dia boleh ceraikan isterinya. Dia boleh bunuh anaknya. Sebab akalnya sudah tidak ada. Maka Islam ini mengharamkan. Maka ia adalah kebaikan yang ini bagi manusia. Jadi kita lihat semua hukum hakam dalam Islam, semua ada kebaikan bagi manusia. Semua ada kebaikan bagi manusia. Manusia apabila mengamalkan hukum Allah, maka mereka akan hidup dalam keadaan kebahagiaan. Bukan sahaja di dunia, tapi juga kebahagiaan ini kebahagiaan di akhirat. Semua ini hukum hakam Islam. Hari ini manusia dalam keadaan susah, manusia dalam keadaan musibah. Apa sebabnya? Daripada sebab yang utama adalah manusia tidak mau hukum Allah. Jadi apabila manusia kebelakangkan Al-Quran dan tidak mau ini hukum Allah, maka kita lihat ini macam-macam ini masalah ini yang timbul. Kita lihat ini penzinaan ini hari ini menjadi maharajalela. LGBT menjadi maharajalela. Apa sebabnya? Kalau hukum Islam ada, agak-agak manusia berani? Tak berani. Hukuman ini zina ini berat ini dalam Islam. Masyarakat kalau tahu misalnya hidup ada ini hukum Islam, takut mereka nak melakukan zina. Mereka tidak akan buat ini brothel, tempat pelacur, terang-terangan. Sebab tidak ada hukum Islam. Jadi bila tidak ada hukum Islam,
maksiat-maksiat seperti ini dibolehkan. Apabila dibolehkan, dia mengundang banyak masalah. Apabila berlaku banyak penzinaan, masalah, kita tidak ada masalah, masalah. Dia membawa kepada masalah yang besar. Begitu juga apabila tersebarnya yakni LGBT, masalah bagi masyarakat. Tapi ini semua yang berlaku apabila manusia tidak mau hukum Allah. Dia menyangkakan yakni dia dapat berfikir dan dia dapat faham dengan akalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Allah yang menciptakan manusia, dia yang menurunkan hukum. Dan manusia akan mendapatkan kebahagiaan selagi mana manusia kembali kepada Allah. Tapi kalau manusia kembali kepada dirinya yang kebelakangan Allah, maka kita akan buka ini 1001 masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan daripada segala fitnah dan musibah. Jadi di sini Allah mengatakan, katakanlah dihalalkan bagi kamu at-thayyibat. Segala yang dihalalkan bagi kamu, segalanya manfaat bagi kamu. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Segala yang diturunkan oleh Allah adalah bagi kebaikan manusia. Jadi ini adalah prinsip kita. Kita kena faham. Sebagai orang Islam, kita harus faham. Kadang-kadang kita tak tahu apa kebaikannya. Tetapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahui ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijab bagi wanita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan lelaki menutup aurat mereka? Semua ada hikmah di sebalik ini. Betul ke tidak? Masyarakat ini yang mendedahkan ini aurat mereka apa jadi? Ini mengundang penzinaan. Mengundang ini perkara-perkara yang seperti mana tadi kita mengatakan. Jadi kita boleh membicarakan semua ini hukum agama Islam. Kita akan mendapati kebaikan di dalamnya. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina." "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Yani selepas itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan daripada nikmatnya adalah dia menghalalkan bagi kamu binatang-binatang yang dijadikan sebagai buruan. Yani jawarih di sini adalah binatang-binatang yang boleh mencederakan. Seperti apa? Seperti anjing. Seperti singa. Seperti helang. Lagi apa lagi? Seperti ini apa? Leopard. Ini dipanggil apa? Jawarih. Jawarih maksudnya yang boleh mencederakan. Binatang-binatang yang boleh mencederakan. Kenapa binatang-binatang yang boleh mencederakan? Sebab binatang-binatang ini boleh digunakan sebagai buruan. Tapi kita tak boleh gunakan kucing sebagai buruan, betul tak? Kucing tak boleh cederakan. Kita dia boleh tangkap cicak boleh tak? Tak boleh. Tapi anjing boleh. Anjing boleh, sekurang-kurangnya boleh tangkap arnab sebagai misal. Betul ke tidak? Binatang-binatang yang kecil. Begitu juga wallahu alam kambing. Kambing pun boleh. Anak kambing. Betul tak? Anjing ini dia boleh tangkap. Tapi kalau macam binatang ini yang besar sikit, ada sebagian tempat misalnya ini menggunakan helang. Dia lepaskan helang. Ada sebagian orang ini menggunakan singa. Jadi dia melepaskan ini singa. Jadi binatang seperti ini boleh train. Boleh train yang ini untuk memburu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dibolehkan kamu menggunakan binatang-binatang ini apabila kamu mengajar mereka ini tentang buruan. Apabila yakni kamu mengajar mereka tentang buruan. Apa maksud mengajar mereka tentang buruan? Binatang-binatang ini kita boleh train dia. Orang yang ahli dalam bidang ini dia tahu macam mana nak train anjing jadi anjing buruan. Sekarang kita tengok anjing yang ini misalnya digunakan oleh polis kan. Jadi kita tengok macam mana dia train itu anjing. Dia cari dadah. Kan?
Jadi daripada cara yang ini dia train ini anjing, dia bawa ini dadah itu, lepas tu dia sembunyikan dekat tempat-tempat. Kalau anjing itu dapat dadah, dia kasih makan. Tak dapat dadah, tak kasih makan. Jadi bila anjing itu lapar, dia akan cari, kan? Jadi lepas itu dia tahu apa tuan dia nak. Rupanya tuan dia nak dia cari benda ini. Jadi bila dah masuk ke otak dia, dia dah tahu dah. Tiap-tiap kali tuan dia lepaskan dia tahu yang dia nak kena cari itu benda. Dan anjing ini, subhanallah, Allah ciptakan anjing ini dia boleh bau. Dia boleh bau, yang ini tempat-tempat yang kita tak boleh sampai, yang ini kita punya bauan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan ini kepada anjing, dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Anjing ini adalah kelebihan. Dalam suratul Kahfi juga ada kelebihan ini. Apa kelebihan anjing diseram dalam suratul Kahfi? Apa Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam suratul Kahfi? Wa kalbuhum basitun zir'aihi bil wasid. Yang ni anjingnya ni duduk dekat depan yang di gua. Kenapa? Jadi guard dog. Sebab orang kalau nak masuk dalam gua tengok anjing kat depan, tak jadi. Betul ke tidak? Macam kita kalau nampak anjing dia, kita ambil jalan lain. Jadi mereka dalam gua 300 ini lebih tahun. Dan tak ada orang berani nak masuk gua. Tak ada orang berani nak masuk dalam gua itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan kepada kita, Allah yang jaga. Tapi anjing ini menjadi sebab. Jadi ini adalah daripada kelebihan anjing. Dia boleh dijadi sebagai apa? Sebagai bayi jaga. Betul lah? Jadi security dog. Itu sebab kita dalam Islam, kalau satu orang itu dia piara anjing dengan niat security dog, boleh. Niat security. Kalau macam tempat dia banyak sangat perompak misalnya, jadi dia bilang, saya selalu tak ada dalam negeri, selalu ini balik malam ke apa, tempat ini banyak perompak. Dia boleh piara anjing. Jadi anjing ini nampak perompak, dia akan menyalak. Jadi ini adalah kelebihan. Ini adalah kelebihan bagi anjing. Tapi dia apabila simpan anjing, dia simpan anjing di luar rumah dan bukan di dalam rumah. Jadi anjing ini dia boleh jadi security dog, dia boleh jadi shepherd dog. Apa dia? Guide dog, betul juga. Orang kalau buta misalan, dia simpan anjing. Kita mengatakan, kenapa awak simpan anjing? Sebab saya bila berjalan, anjing ini jadi saya punya guide. Ada jenis anjing boleh macam itu. Tapi jangan salah anjing. Tapi ini pun nak kena train. Nanti dia bawa orang tu ke mana tadi? Susah. Sebab anjing ini juga ini kita nak lihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita, Allah memberikan kelebihan kepada binatang ini. Anjing ini ada kelebihan. Jadi kalau orang Islam mengatakan tak, Islam benci anjing, tak betul. Agama kita tak benci anjing. Bahkan agama kita menerangkan kepada kita, anjing ini boleh membantu kita. Orang yang ada kambing ini misalnya kat New Zealand ke apa, mereka gunakan anjing. Jadi apa, macam shepherd dog kan? Ini bukan untuk buruan, ini pula lagi satu jenis cara supaya anjing ini dapat kontrol. Sebab kambing pun takut anjing. Jadi anjing ini dia boleh panggil balik kambing-kambing semua kalau dah balik dah maghrib kan. Dah lepas kan. Sebab kalau kita nak jalan naik gunung turun gunung. Jadi dia lepaskan anjing dia nanti lari daripada ujung, lepas tu dia lari balik semua kambing lari balik. Masya-Allah. Senang. Jadi dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Cuma kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita keras sikit dalam masalah najis ni. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Ala kulli hal. Kita baca dulu insya-Allah ya. Jadi di sini kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin." Mukallibin apa maksudnya? Yakni mukallibin maksudnya mengajar. Mengajar yakni kepada binatang itu tentang yakni buruan.
mengajar yang binatang itu buruan. Yani Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan bagi binatang-binatang ini yang mana dia boleh diajari. Siapakah yang menciptakan binatang itu seperti itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memberikan misal ya. Ini dalam surah Yasin misalan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum wa minha ya'kulun." Yani Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kami menciptakan bagi mereka binatang-binatang ternakan dan kami menjinakkan mereka. Nampak tak? Yani binatang seperti apa? Kuda misalan. Kuda kita boleh naik kuda. Unta kita boleh naik unta. Tapi lembu kita tak boleh naik. Kita train macam mana pun 100 tahun ini kita train dia pun tak boleh. Ada sebahagian dari binatang kita boleh melakukan satu perkara, ada sebahagian binatang tak boleh. Siapakah yang menciptakan sifat ini? Dalam Al-Quran Allah mengatakan kami yang menjinakkan. Kami yang menjinakkan. Maka kuda ini kita boleh train dia sehingga kita boleh naik dia disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia sifat itu. Jadi Allah suruh kita merenungkan perkara ini. Allah yang menciptakan kuda sedemikian. Allah yang menciptakan unta sedemikian. Tapi ada binatang-binatang kita tidak boleh jinakkan dia sama sekali. Buaya misalan. Tak boleh. Bahaya. Begitu juga dengan singa. Kita tak boleh jinakkan dia. Boleh tak kita naik singa? Bahaya. Terus habis kita nanti. Ada orang yang simpan dari binatang-binatang buas ini daripada kecil jaga. Akhirnya dia kena makan. Kena makan juga. Sebab ini jenis dari binatang yang tidak boleh dijinakkan. Tapi ada binatang yang boleh dijinakkan. Betul ke tidak? Maka ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan. Maka di sini juga Allah mengingatkan kepada kita binatang-binatang ini boleh kita mengajarkan kepada mereka tentang buruan. Dan ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau Allah nak, Allah boleh buat binatang ini buas sama sekali kita tak boleh menggunakan binatang tersebut. Tetapi kita memerlukan. Maka Allah memberikan kepada kita perkara sedemikian. Maka di sini Allah mengatakan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Jadi boleh faham insya-Allah apa yang dimaksudkan dengan mukallibin? Yakni mukallibin maksudnya dapat mengajarkan kepada anjing-anjing bagaimana nak memburu. Jadi ilmu ini. Boleh faham insya-Allah? Selepas itu firman Allah, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu mengajarkan kepada mereka apa yang Allah telah mengajar kepada kamu. Yakni Allah telah mengajarkan kepada kamu bagaimana nak memburu dan bagaimana nak menggunakan binatang ini untuk melakukan buruan. Dan ini adalah ilmu yang diwarisi. Cuma kita dekat Singapura ini kesian. Kita tak tahu ni semua ya. Kita tak ada ilmu tentang buruan. Sebabnya ilmu ini tak guna kat sini. Satu orang kalau walau macam mana sekalipun dia tahu tentang macam mana nak buru, dia nak pergi mana nak buru? Kalau pergi Bukit Timah pun yang kena tangkap nanti. Betul tak? Tak habis sembarang-sembarang. Kita tak boleh tengok buah merpati lepas tu kita lastik. Tak boleh. Tetapi kalau orang yang tinggal di misalnya di Afrika, memang buruan ini perkara yang biasa. Orang yang tinggal di mana, di Papua New Guinea, tempat-tempat hutan dan sebagainya, maka mereka memerlukan kepada buruan. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Inilah ayat yang saya mengatakan dari sebelum ini. Allah mengatakan maka makanlah daripada apa yang digigit oleh binatang itu. Makanlah daripada apa yang digigit. Maksudnya makanlah daripada binatang buruan yang ditangkap oleh binatang tadi. Kita lepaskan anjing sebagai misal. Anjing yang ni dia gigit apa? Dia gigit kambing, dia gigit kaki kambing sebagai misal. Kambing itu terjatuh. Jadi bila kita sampai kepada kambing itu, kita sembelih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan halal dimakan, tidak ada masalah. Kalau kita sampai kepada binatang itu masih hidup, adakah wajib kita sembelih? Ini soalannya. Sekarang bayangkan kita sedang memburu. Boleh kita semua bayangkan?
Dan apabila kita keluar memburu, kita bawa seekor anjing bersama kita. Boleh bayangkan juga anjing jenis apa ya? Sebab anjing pun macam-macam jenis anjing. Ada anjing yang ni kecil, macam lebih kecil daripada kucing. Ini tak boleh. Biasa kalau dekat di barat, mereka menggunakan German Shepherd. German Shepherd ni memang menakutkan. Kita tengok, la ilaha illallah. Dia boleh ni biasanya dia besar dan warnanya hitam dan perang. Itu dia. Jadi ini adalah daripada jenis anjing yang diguna untuk buruan. Dia dikenali sebagai German Shepherd sebab dia biasanya Shepherd dog. Shepherd dog. Jadi bayangkan kita keluar dan kita bersama kita seekor German Shepherd. Kita pun jalan. Kan? Sampai yang ni di mana? Di hutan. Apabila sampai di hutan, kita lihat ini seekor kambing, tapi jauh. Jadi kita lepaskan ini anjing ini. Anjing ini pun kejar. Dia kejar, dapat. Dia gigit ini kambing. Kambing terjatuh. Jadi kita datang, kambing masih hidup. Adakah wajib kita sembelih? Kalau sekiranya binatang ini hidup, wajib kita sembelih. Wajib kita sembelih. Tapi kalau kita tunggu tak sembelih, terus meninggal anjing, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak halal kita makan. Tak halal. Ya saya. Anjing. Kenapa tak halal? Sebab silap kita. Kita boleh sembelih tapi tak sembelih. Dia mati jadi bangkai. Tetapi berbeza kalau sekiranya kita sampai dah mati. Kalau kita sampai dah mati, ini dia halal dimakan. Ini dimaafkan. Sebab kita sampai dia dah mati. Tapi dengan syarat bila kita lepaskan anjing, kita baca bismillah. Ulama kita meletakkan syarat ini. Jadi anjing ini kalau kadang-kadang ini dia gigit arnab misalnya. Kalau kambing susah kita nak bayangkan, gigit kaki boleh mati. Tapi kalau arnab, anjing kejar arnab kecil gini. Dia kejar, lepas tu dia gigit bahagian badan arnab. Jadi bila dia gigit, banyak darah keluar kan. Kita sampai, arnab pun dah mati. Adakah halal kita makan? Kalau sekiranya kita sampai dia dah mati, halal. Ini yang Allah mengatakan, fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah daripada apa? Daripada apa yang ditangkap oleh binatang itu. Kalau dia menangkap binatang itu masih hidup, wajib kita sembelih. Kalau dia menangkap binatang itu sudah meninggal, maka dia menjadi halal. Tapi dengan syarat kita tak melambatkan. Bukan ini kita nak minum kopi dulu misalnya. Arnab dah ini ya, okey, kita minum makan tengah hari dulu. Lepas tu kita pergi dah mati. Tak, ini bangkai sebab salah kita. Jadi dia nak kena spontan. Ini semua disebut oleh ulama kita. Dia nak kena terus. Kita dah lepaskan anjing, kita tahu anjing itu dah tangkap, terus kita nak kena jalan. Kita nak kena pergi kepada tempat itu. Kalau tak, ia menjadi bangkai. Jadi ulama kita mereka mengatakan, anjing kalau dia gigit daripada binatang buruan ini, adakah dibolehkan kita makan bahagian yang gigit oleh anjing juga? Yang ni adakah semua yang ni kita bedal? Misalnya? Di sini dalam mazhab Imam Syafi'i, kita mazhab yang paling strict sekali dalam bab anjing. Hatta bulu anjing najis mughalladhah, jangan main-main. Mazhab Syafi'i, bulu anjing pun najis. Bulu anjing beza dengan bulu kucing. Sebab bulu anjing dia adalah najis mughalladhah. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, daripada hidung hingga ke ekor, semua najis. Semua adalah najis mughalladhah. Beza dengan mazhab Hanafi. Ini saya terangkan sikit. Mazhab Hanafi mereka mengatakan air liur saja najis mughalladhah. Senang sikit. Betul tak? Kalau kita jalan anjing terlanggar kita, selamat sikit. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kesemua yang di badannya najis ini mughalladhah. Jadi apabila dia gigit, anjing ini bila digigit binatang ini, bahagian yang digigit ini ada najis. Jadi kita nak kena potong bahagian itu.
Bahagian yang digigit kita tidak boleh makan. Boleh insya-Allah. Dan kita makan dari bahagian yang lain. Fakulu mimma amsakna alaikum wazkuru smallahi alaih. Ini menjadi dalil kita mengatakan bila kita melepaskannya wajib kita ingat Allah. Yani wajib kita baca bismillah. Ini dalilnya. Sebab selepas itu Allah mengatakan dan ingatlah kamu kepada Allah. Yani ingatlah kamu kepada Allah apabila kamu melepaskan anjing. Bila kamu melepaskan binatang. Halang pun sama juga. Ada sebahagian tempat di Mongolia sebagai misal, saya lihat dokumentari. Di sana mereka buru menggunakan halang. Ada kat YouTube. Jadi dia naik kuda. Lepas itu dia bawa halang. Jadi kuda dia naik kat gunung gini. Dia tengok ada binatang ke apa, dia lepaskan halang dia. Jadi bila dia lepaskan halang dia kejar juga dengan kuda. Jadi saya lihat masya-Allah, subhanallah, mereka buru dengan mudah sekali. Senang. Tiap-tiap hari dapat binatang dengan cara ini. Jadi halang ini apa dia buat? Halang ini menggunakan kuku. Ini juga dikenali sebagai jawarih. Dia dapat mencederakan. Jadi ini adalah daripada caranya. Wazkuru smallahi alaih, dan ingatlah nama Allah Subhanahu wa taala apabila kamu melepaskannya. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat ini amalan kamu, dan Allah Subhanahu wa taala cepat menghisapnya. Yang ini apa maksudnya? Yang ini Allah mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah cepat ini hisapnya. Maksudnya segala amalan kamu dilihat oleh Allah. Kamu tidak boleh sembunyi. Segala-galanya diketahui oleh Allah. Apa yang kamu sembunyi dan apa yang kamu tak sembunyi, apa yang kita simpan dalam hati, segala-galanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hisab pada hari kiamat atas yakni segala apa yang kita telah melakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keampunan. Selepas itu firman Allah, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Sekali lagi Allah mengatakan hari ini telah dihalalkan kepada kamu thayyibat. yakni benda-benda yang baik daripada daging-daging binatang dan jenis-jenis binatang yang dihalalkan bagi kamu. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Ini seperti mana kita mengatakan dahulu, makanan ahlul kitab dihalalkan bagi kita. Ahlul kitab. Ini dalilnya, ini ayat ni. Baru minggu lepas ada orang menanyakan tentang adakah dibolehkan kita makan makanan kosher. Kosher ini adalah makanan Yahudi. Sembelihan daripada orang Yahudi. Ada perkara kita nak kena faham, orang Yahudi ni dia ada banyak persamaan dengan kita dalam bab makanan. Dia pun ada dia punya halal punya logo. Jadi kita ada logo halal kan? Mereka pun ada logo halal mereka. Dan mereka tak boleh makan sejenis makanan kalau tidak ada logo halal mereka. Kalau ini tidak ada logo halal mereka, dia pun sama juga, dia pun tak boleh makan. Jadi kalau orang Kristian misalnya sembelih binatang, dia tak boleh makan, Yahudi tak boleh makan. Kita pun tak boleh makan kan? Dia pun tak boleh makan. Dia pun jaga makan juga, Yahudi ni. Yahudi jaga makan. Berbeza dengan orang Nasrani. Nasrani tak jaga makan. Nasrani sekarang ini semua boleh kan? Minum arak boleh, khinzir pun boleh. Padahal dalam kitab mereka tak boleh. Asal yakni dalam kitab mereka tak boleh makan daging khinzir, tidak boleh minum arak. Tapi mereka langgar juga. Betul ke tidak? Tetapi agama Yahudi ni berbeza sedikit. Bagi kita tetap berpegang ini kepada benda-benda yang tidak boleh dimakan. Jadi mereka ada apa yang dikenali sebagai kosher. Dan saya diberitahu di Singapura, ini saya diberitahu oleh seorang yang pernah duduk dengan Yahudi. Ini kisahnya ya. Ada satu hamba Allah ini kat Masjid Khalid. Dia duduk dengan orang Yahudi. Jadi disebabkan itu dia dapat tahu orang Yahudi ni makan apa, bagaimana dan sebagainya. Sebab dia jaga orang Yahudi. Yahudi miskin. Jadi dia ambil orang Yahudi ni duduk kat rumah dia.
Lepas tu kasih dia makan dan sebagainya. Bertahun-tahun. Jadi dia mengatakan kepada saya, dia mengatakan kalau dekat Singapura, orang Yahudi di sini, mereka hanya boleh makan makanan yang disembelih oleh paderi mereka. Dia punya rabbi. Bukan sembarang orang. Jadi yang sembelih makanan ini mesti rabbi. Macam ustaz lah kira. Pak Imam. Kan? Mereka punya sinagog kan. Jadi nak jadi rabbi ini macam nak jadi ustaz lah kira. Jadi bila dia dah belajar beberapa tahun dan sebagainya, dia dapat pangkat ini, rabbi. Jadi makanan itu hanya menjadi halal kalau ia disembelih oleh orang seperti ini. Maksudnya dia endorse. Dia boleh sembelih. Hatta kita dekat agama Islam tak ada macam ini kan. Saya masih ingat dulu saya polis tahun 2003-2004 NS. Jadi kita pergi City Plaza. City Plaza ada kes orang bergaduh. Jadi kita pun pergi. Naik kereta polis. Sampai sana betul-betul orang Sabah dengan orang Sarawak bergaduh betul. Semua tengah mabuk. Mabuk minum arak sekuat-kuat ni. Lepas itu kita dapat tangkap satu orang. Dia daripada asal Sabah. Kita tangkap dia. Habis tu saya masih ingat, saya tanya dia, awak kerja apa? Tahu apa dia kerja? Saya tukang sembelih ayam kat Singapura. Saya masih ingat lagi. Dia kerja sembelih ayam. Nampak tak? Dia orang Islam. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi ini pun boleh jugalah. Maksudnya kita orang Islam ni, kita tak ada kriteria. Asalkan Islam ya. Okey, lu Islam, okey boleh. Ha? Semua orang boleh, tapi Yahudi tak boleh. Kalau Yahudi punya standard, tak boleh. Dia nak kena rabbi. Jadi kita lihat orang Yahudi ni, makanannya kita boleh makan. Sebab dia jaga. Dan cara sembelihnya yang ajibnya sama dengan kita. Cara sembelih. Dan mereka punya cara sembelih, dia nak kena satu kali potong. Yahudi. Kita tak boleh dua kali. Tak, pisau dia nak kena tajam. Jadi bila kita dah potong kan, tengkuk kan, kita tak boleh dua kali gini. Jadi mereka mahir dalam benda ni. Dia nak kena satu kali. Pisau tak boleh angkat. Tapi saya nak tanya, kalau dalam Islam macam mana? Boleh tak? Kalau dua kali apa jadi? Sekarang kalau saya sembelih begini, gini, terus saya naik lagi. Segini, naik lagi. Kan? Biasa kita tengok orang biasa sembelih begitu. Kita mengatakan selagi mana kita tidak mengangkat pisau, boleh. Tapi kalau kita dah sembelih, lepas itu kita angkat pisau. Nampak? Ini masalah. Itu sebab orang yang sembelih ni, dia nak kena ada training. Dan tak semua orang boleh sembelih. Betul ke tak? Ada orang takut darah. Dia tengok darah dia terus pisau terjatuh. Dulu saya ingat masjid hantar saya, bukan masjid lain. Saya kerja kat masjid. Jadi masjid hantar saya dari penyembelih. Saya mengatakan saya seumur hidup tak pernah sembelih binatang. Tak apa, insya-Allah pergi je boleh belajar. Saya pun tak tahu. Saya pergi, lepas itu ada orang ajar kita sembelih. Okey, sembelih kalau nak sembelih macam gini. Tapi tak ada kambing. Tapi semua teori. Sekali bila betul-betul kena kambing, la ilaha illallah. Saya dalam hati saya mengatakan, ini bukan cara ni nak belajar sembelih, seriously. Lepas tu saya bikin banyak kesilapan. Tapi ala kulli hal saya mengatakan, yalah, satu orang itu nak kena ada keberanian untuk menyembelih. Tapi ada jemaah di sini pernah sembelih binatang? Oh, tak pernah. Apa dia? Oh, ikan. Saya dulu ni saya nak ceritakan sikit ya. Nampaknya kelas kita pun dah dekat habis. Cuma saya ni cerita ni. Dulu bila saya kecil, saya ingat saya pergi kampung. Ada satu orang ini kita panggil dia Halayam. Dan dia ini, subhanallah, saya kagum betul dulu. Saya masih ingat lagi. Dia kira dah macam superwoman.
Sebab semua benda dia boleh buat. Semua benda dia boleh buat. Dia jaga sebab ada macam kebun besar. Cuba bayangkan kebun 2 ekar, 3 ekar, semua dia jaga. Dia yang jaga kambing, dia yang jaga ayam, dia yang jaga itik, dia yang kasih makan, kambing pun dia yang jaga. Lepas itu dia juga kerja dekat sawah dan dia kutip durian, dia yang sembelih kambing, dia yang sembelih ayam. Jadi saya teringat orang macam dia, dan dia buat kerja subhanallah benar cepat. Saya masih ingat dia potong apa? Ini kelapa kan. Kita bila nak potong kelapa kan kita nak kena pakai parang kan. Kita nak gini. Subhanallah dia boleh potong kelapa saya rasa dalam 10 saat. 10 saat. Macam itu. Luar biasa. Sampai hari ini kalau saya bayangkan susah nak cari orang begitu. Memang dia dibesarkan yang ini di dalam keadaan seperti ini. Jadi berkenaan dengan penyembelihan semua dia handle. Dia yang sembelih, dia yang masak. Lepas tu saya ingat ada binatang ni apa tu yang biawak besar macam ni. Datang nak curi telur ayam. Dia dekat atas tengah masak. Dia tengok biawak kan? Biawak tengah pelan-pelan. Kan biawak kan macam gini kan. Tengah nak masuk. Parang macam gini. Cuba bayangkan dia campak. Dah cacak kat kepala. Jangan main-main hal ayam nama dia. Masih hidup lagi. Jadi ini adalah perkara yang luar biasa. Susah nak cari orang macam ini sekarang Kalau dekat kampung memanglah mereka dah biasa. InsyaAllah satu hari kita boleh cuba insyaAllah. Masih ada lagi. Saya ada fikir kalau saya beli tanah kampung saya nak panggil dia balik. Alayam bagi. Jaga. Ya saya. Ya kosher ni balik kepada kosher ya. Secara dasar dia boleh makan. Walaupun dia tak baca bismillah. Sebab dia ahlul kitab. Dalilnya ini ayat ini tadi. Wa ta'amul ladina utul kitab. Makanan bagi ahlul kitab. Tapi kita nak kena faham ya, Yahudi pun ada mazhab juga. Tak semua Yahudi halal dimakan. Tak semua Yahudi halal dimakan. Silap Tak semua Yahudi. Apa saya berbual lu? Bahaya macam gini. Ada orang ingat saya nak la ilaha illallah. Sebab kita kena ada faham, ada Yahudi dia bukan asli Yahudi. Dia bukan asli. Dia masuk dalam agama Yahudi, dia convert. Ini bukan ahlul kitab. Siapakah yang dimasukkan dengan ahlul kitab? Maksudnya keturunannya balik kepada Nabi Yaqub. Masya Allah. Dan orang Yahudi ini dia simpan di nasab. Sekarang ada dokumentari misalnya ada orang dekat Israel ni sekarang. Dia mengatakan saya keturunan Harun. Nabi Harun. Jadi ini ada sekarang. Mereka dikenali sebagai Orthodox Jews. Maksudnya mereka ini asli Yahudi. Dia keturunannya balik kepada Nabi Musa ataupun keturunan balik kepada Nabi Harun. Ini kita mengatakan ahlu kitab. Kalau dia sembelih, kita boleh makan. Tapi kalau yang convert sembelih macam Zionis ni, dia asal orang European. Dia European tapi dia pakai kecil ni. Kita ingat ni Yahudi, ini bukan Yahudi. Yahudi yang Orthodox pun tak suka dia. Mengata ini temberang punya orang. Betul tak? Sebab dia bukan asal Yahudi. Maka ini tidak halal ini kita memakannya. Jadi orang Yahudi kita tak ada masalah sangat dalam segi makanan. Tetapi Nasrani tak boleh. Sebab Nasrani dah campur aduk. Kebanyakan mereka convert. Betul tak? Tapi sekarang kita menanyakan siapakah asli pengikut Nabi Isa AS. Keturunan balik kepada pengikut Nabi Isa AS. Susah kita nak cari zaman sekarang. Sebab mereka pun tak simpan nasab. Jadi kebiasaan ulama kita mengatakan Nasrani bukan daripada ahlul kitab. Melainkan mereka daripada negeri Arab. Sebahagian Nasrani di Mesir sebagaimana Akhbat, Koptik. Mereka ahlul kitab. Sebab mereka Nasrani daripada sebelum zaman Nabi SAW. Betul ke tidak? Sebelum datang Nabi SAW, ini sebahagian kaum Arab, mereka Nasrani.
Jadi mereka dikirakan sebagai ahlul kitab. Begitu juga dibolehkan berkahwin dengan wanita mereka. Tapi walaupun ulama kita hari ini mengatakan tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Tetapi dalam Al-Quran juga dalam ayat yang sama nanti insya-Allah minggu depan kita akan membicarakan tentang perkara ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.